السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam. Kita hadis yang ke-726 daripada kitab Bulughul Maram. Katanya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku mengetahui kejadian malam Lailatul Qadar? Apakah yang aku perlu membaca pada malam tersebut? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ucapkanlah olehmu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha pemaaf, yang maha pengampun, dan engkau suka menghapuskan dosa. Ampunkanlah dan maafkanlah daku. Hadis riwayat 5 orang ulama hadis selain daripada Imam Abi Daud, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim An-Naisaburi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni menceritakan kepada kita tentang pertanyaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah Aisyah tanya Rasulullah, kalau sekiranya aku tahu malang ni malang Lailatul Qadar, benda hak yang aku perlu baca, doa benda hak yang aku perlu baca. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada Aisyah radhiyallahu taala anhu satu doa yang molek dibaca, yang perlu dibaca ketika kita mengetahui malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, iaitu doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar mungkin ada sebahagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan alamat-alamat tertentu. Sebab itulah Siti Aisyah dalam hadis ini dikatakan, sekira aku mengetahui malam itu malam Lailatul Qadar. Jadi benda yang kita dapat faham, mungkin ada sebahagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala dia mengetahui dengan tanda-tanda bahawasanya pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Mungkin dia mengetahui malam itu sebagai malam Lailatul Qadar dengan tanda ketenangan yang lain yang tidak dirasai oleh dia pada malam-malam yang lain. Mungkin begitu.
Adapun hak yang kita duk dengar orang tua duk cerita pokok duk sujud apa semua sekali tu, hak tu hangpa tak pernah jumpa lah disebut di dalam hadis. Hak yang disebut dalam hadis pada pagi hari matahari saat itu cerah matahari. Okey, hak tu disebut di dalam hadis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada Aisyah secara khusus dan kepada kita secara umum bahawasanya di sana ada doa yang comel kita baca pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkatan. Doa Allah Subhanahu wa taala perkenankan, maka kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengampung dan memberi kemaafan kepada kita. Baik, kita ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siang malam kita melakukan dosa. Siang malam kita melakukan dosa. Ketika kita berjumpa dengan malam-malam yang penuh dengan keberkatan, ketika kita berada pada malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberi kemaafan kepada kita. Sebab dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar doa ni kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kerana setiap dari kalangan hamba Allah yang melakukan dosa, dia amat-amatlah berhajat agar Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan kepada dia. Memang dia sungguh amat-amat berhajat kepada keampunan dan kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya katanya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى متفق عليه. Maksudnya daripada Abi Sa'id al-Khudri, seorang sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah kamu melakukan perjalanan kecuali untuk berkunjung ke 3 masjid, iaitu Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjid Al-Aqsa. Hadis muttafaqun alaih. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, Rasulullah melarang kita bermusafir. Kita bermusafir untuk mengerjakan sembahyang kepada mana-mana masjid, melainkan kepada 3 masjid ini. Okey, yang hamba hurai saat itu adalah gabungan daripada beberapa riwayat. Di sana ada beberapa riwayat yang menyebut bahawasanya, ataupun di sana ada riwayat menyebut jangan kamu bermusafir kepada mana-mana masjid melainkan kepada 3 masjid ini. Baik, maksud dalam hadis ni adalah Rasulullah melarang kita bermusafir kepada mana-mana masjid tujuan untuk sembahyang dan iktikaf di dalamnya, tujuan untuk beriktikaf dan sembahyang di dalamnya, melainkan kepada 3 masjid. 3 masjid ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah kepada kita. Manakala masjid lain jangan. Okey, nanti kita cerita sebab dia Rasulullah larang. Okey, kenapakah 3 masjid ni Rasulullah perintah untuk kita bermusafir kepadanya? Yang pertamanya adalah Masjidil Haram, yang keduanya adalah Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiganya adalah Masjid Aqsa. Sebab dia kerana sembahyang di dalam 3 masjid ini dia berbeza kelebihan dia berbanding dengan sembahyang di masjid-masjid yang lain. Masjid yang lain, tak kira lah tu masjid tu besar ke, masjid kecil ke, masjid daerah ke, masjid Korea ke, masjid kapung ke, daripada sudut kelebihan sama. Kita sembahyang di masjid ni dengan masjid nu, masjid kapung kita sama je kelebihan sembahyang. Hak yang berbeza adalah 3 masjid ni. Jadi ketika mana seseorang tu nak pergi kepada masjid yang jauh, sedangkan masjid yang dekat rumah dia ada, dia nak pergi kepada masjid yang jauh, tujuan semata-mata untuk sembahyang, maka benda yang kita faham, dia telah mensia-siakan waktu dia kepada perkara yang tidak berfaedah. Kerana benda? Kerana dia bersusah payah, berlelah penat
untuk sembahyang di suatu tempat yang jauh, yang perlu kepada perbelanjaan, perlu kepada tenaga untuk pergi kepada tempat tersebut, sedangkan sembahyang pada tempat tersebut dengan sembahyang di masjid kampung dia sama. Agama kita melarang kita melakukan sesuatu perkara yang tidak berfaedah. Jadi kita katakanlah, okey, kampung kita ada masjid ataupun tepi kampung kita ada masjid, tapi sengeleng start motor nak pergi Dungung ataupun nak pergi ke Mamang, nak pergi semayang, semata-mata nak semayang. Semayang isyak di sana. Baik. Okey, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sia-sia. Maka agama kita melarang daripada melakukan perbuatan tersebut. Sebab semayang di mana-mana masjid selain daripada 3 masjid ni sama saja kelebihan dia. Kenapa kita nak pergi kepada sembahyang kepada masjid yang jauh daripada tempat kita sehingga kan perlu kita kena bersusah payah, sedangkan benda yang sama, kelebihan yang sama boleh kita buat di masjid yang dekat dengan kita. Okey, boleh faham? Ni kita cerita benda semata-mata untuk sembahyang. Tetapi kalau ada tujuan yang lain, tu tidak menjadi masalah. Kita kata masjid kampung kita bukan tak ada. Ada. Tetapi masjid kampung kita tak ada kuliah. Kita nak mari dengar kuliah. Okey, sebagai contoh. Tu maksud ada tujuan yang lain. Ataupun kita bukan semata-mata nak pergi semayang sana, tapi oleh kerana kita, orang puang kita suruh beli barang-barang yang tertentu yang tidak ada pada kawasan kita, memang kita mari kawasan ni lah nak beli barangnya. Lepas tu secara kebetulan kita mari semayang sini lalu. Dah biarlah semayang Zuhur kita semayang masjid ni ya. Lepas tu sebab kita nak pergi beli barang. Okey, itu tidak menjadi masalah. Bukan semata-mata kita bermusafir untuk sembahyang. Okey, jelas kan? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak bermusafir untuk sembahyang, tujuan semata-mata untuk sembahyang dilarang. Kepada mana-mana masjid, melainkan 3 masjid ni. Sebab 3 masjid ni dia mempunyai kelebihan yang berbeza dengan masjid-masjid yang lain. Benda kelebihan yang ada pada 3 masjid ni, okey, sebagai contoh Masjid Nabawi. Masjid Nabi SAW, dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, yang mana Abdullah bin Zubair kabar Nabi SAW bersabda, salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fi ma siwahu minal masjid. Satu sembahyang di dalam masjid aku ini, kata Nabi SAW, satu sembahyang ni pada masjid aku ini adalah lebih afdal berbanding dengan 1000 sembahyang pada masjid-masjid yang lain. Jadi kalau kita tujuan untuk sembahyang di Masjid Nabawi, jadi kita mari daripada tempat kita, baik, kita nak pergi ke Madinah, sebab nak pergi semayang di Masjid Nabawi. Okey, itu tujuan kita bermusafir. Tujuan kita bermusafir nak pergi semayang di Masjid Nabawi. Okey, hal tu dituntut. Hal tu dituntut kerana benda, kerana satu sembahyang di Masjid Nabawi lebih afdal daripada sembahyang di masjid yang lain dengan lebih afdal daripada 1000 kali sembahyang pada masjid-masjid yang lain. Okey, itu maksud. Baik. Illal Masjidil Haram, melainkan Masjidil Haram, kata Rasulullah. Masjidil Haram lebih afdal daripada Masjid Nabawi. Kata Rasulullah, wa salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati salatin fi masjidi. Satu sembahyang di dalam Masjidil Haram, itu lebih afdal daripada 100 sembahyang di dalam masjidku. Jadi kalau kita nak banding Masjidil Haram, sembahyang di dalam Masjidil Haram dengan sembahyang di masjid di tempat kita, jadi bermakna lebih sembahyang, satu sembahyang di Masjidil Haram 100,000. 100,000 kelebihan satu sembahyang di Masjidil Haram. Jadi sembahyang di sana lebih, maka tidak menjadi masalah, bukan dituntut, digalakkan kita berziarah di sana. Maksudnya digalakkan kita menghabiskan tenaga, penat lelah kita, menghabiskan duit untuk kita sembahyang di tempat yang afdal. Antaranya adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Sebab itulah alangkah beruntungnya bagi mereka yang Allah Ta'ala bagi kepada dia kelebihan rezeki, lepas tu dia jadikan kelebihan rezeki saat itu untuk melakukan ibadat umrah dan haji. Baik, ambil ulang sekali lagi. Alangkah beruntungnya bagi orang yang ada rezeki lebih, lalu dengan rezeki lebih saat itu dia pergi buat umrah, dia buat haji. Dia ada juga orang kita, walaupun rezeki lebih, poin banyak, tapi takut nak pergi Mekah, takut. Negara-negara lain melacung sokmo 2-3 kali setahun.
tapi Mekah je tak berani nak pergi. Mekah je dah jadi tak berani nak pergi. Allahu Rabbi itu dipanggil dia hati tertutup untuk melakukan kebaikan dengan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada dia. Alangkah rugi sebenarnya orang tersebut. Ramai mana di kalangan orang Islam yang tidak mempunyai kemampuan untuk ke sana. Allah nak pergi sangat, tengok orang nak pergi, tapi tak ada kemampuan. Tengok orang pergi, dia nak pergi. Tengok orang nak pergi, Allah Rabbi dalam hati ketik-ketik nak pergi. Tapi nak orang nak pitih tak ada. Tapi ada juga orang yang pitih banyak, tapi menghabiskan kepada benda yang sia-sia. Pas tukar kereta, tukar rumah, pas tukar kereta, pas melancong situ, melancong sini. Pergi Mekah tak ambuh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan di sana tu bukan setakat boleh buat haji, bukan setakat boleh buat umrah, boleh buah-buahkan, boleh beriktikaf di masjid-masjid yang ada kelebihan dan boleh sembahyang di masjid-masjid yang mempunyai kelebihan yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis kita bab puasa dan iktikaf. Okey, kita masuk dalam bab baru iaitu Kitabul Hajj. Bab haji. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana semua kita tahu bahawasanya haji adalah salah satu daripada rukun Islam bagi orang yang berkemampuan. Oleh kerana mengerjakan haji ni dia bukanlah hanya melibatkan tubuh badan kita sahaja, bahkan melibat perbelanjaan. Jadi oleh kerana melibatkan perbelanjaan, maka sebab itulah disyaratkan kewajipan haji ini bagi orang yang mempunyai kemampuan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Dibinakan Islam itu di atas 5 perkara. Yang pertamanya mengucap 2 kalimah syahadah. Yang keduanya mendirikan sembahyang. Yang ketiganya adalah mengeluarkan zakat. Yang keempat mengerjakan haji. Yang kelimanya adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Katanya keutamaan haji dan orang-orang yang difardukan mengerjakan haji. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-jannah muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dari satu umrah ke umrah yang lain akan menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Okey, kita pergi buat umrah tahun ni, 5 tahun akan datang kita pergi buat pula umrah. Maka di antara umrah, satu umrah kepada satu umrah yang lain, ada kesalahan-kesalahan yang kita buat di celah tu, Allah Ta'ala ampun dosa kita. Baik. Jadi orang yang ada kemampuan, gilah buat umrah. Orang yang ada kemampuan. Manakala orang yang tidak ada kemampuan, tu nak buat buat ni. Orang yang tidak ada kemampuan, orang yang ada kemampuan boleh gilah buat umrah. Baik. Okay, itu yang pertama. Lepas tu yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan haji yang mabrur. Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tiada balasan yang layak baginya selain hanya syurga. Maksudnya orang yang mengerjakan haji, apabila haji dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ganjarannya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Oi besar. Besar. Tapi besar pun memang pengorbanan pun besar juga. Sebab ni bunyi kata naik pula lepas barang-barang habis pakai naik, kos mengerjakan haji naik juga. Naik juga. Baru ni mahal dah. Ni kau naik pula. Tu kalau pergi dengan tabung haji murah sikit. Kalau pergi dengan swasta kau pagak lagi. Tapi tak apalah. Bagi orang yang ada kemampuan, boleh. Bukan setakat boleh, wajib dia kena pergi. Dan dia pergi saat itu, dia habiskan duit untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah Ta'ala ganti. Tidak dunia, Allah Ta'ala akan ganti di negeri akhirat. Dan hak yang paling besar sekali adalah haji yang diterima oleh Allah, balasannya adalah syurga. Benda lagi hak yang dia nak. Kalau sekiranya dia mendapat dan memperolehi syurga Allah. Tidak ada kejayaan yang hakiki yang dimiliki oleh hamba Allah melainkan dia mencapai syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Sesiapa yang dijauhi daripada neraka dan didekatkan dia kepada syurga, maka sesungguhnya orang tu yang betul-betul mendapat kejayaan. Kejayaan yang selain daripada tu pelawak belaka. Lebong belaka. Kalau cakap kita kok, lebong belaka, pelawak belaka. Besar lagu mana pun pangkatmu di atas dunia, besar lagu mana pun pangkatmu tak kira lah. Banyak mana hartamu pun di atas dunia, masyhur lagu mana pun mung, tetapi kalau mung tidak mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, maka mung adalah secelaka-celaka hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalaulah sekiranya mung di atas dunia tidak dikenali oleh siapa-siapa, tak ada orang kenal pun, orang tengok pun tak ada nak senyum mana, tetapi di akhirat mung memperolehi syurga Allah, maka sebenarnya mung yang betul-betul mendapat kejayaan yang hakiki. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita, menjemput kita suatu hari nanti untuk menjadi tetamu dia, dapat kita mengerjakan ibadat haji, dan kita berdoa agar Allah taala menerima haji kita yang kita lakukan tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih maksudnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Cuma untuk mendapat haji mabrur ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Antaranya adalah pastikan perbelanjaan yang kita guna untuk mengerjakan haji yang betul-betul bersih dan suci, yang betul-betul halal. Baik, kerana apabila kita guna harta yang haram daripada hasil rasuah, penipuan, ambil barang orang tanpa redha dia, dengan duit tersebut kita guna untuk mengerjakan haji, maka Allah Ta'ala tidak menerima haji kita. Hal ini dijelaskan oleh satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, thumma dzakara, kata sahabat dalam riwayat hadis ini, thumma dzakara ar-rajula, kemudian Rasulullah menyebut seorang lelaki, yutilus safara, dia bermusafir jauh, perjalanan jauh, ash'atha aghbar, rambut dia kusut sekali, muka dia berdebu, nampak orang yang susah. Lepas tu yamuddu yadaihi ila sama', dia tadah dua tangan dia ke langit, ya Rab, ya Rab, dia berdoa, wahai Tuhan, sentiasa berdoa. Kalau kita tengok pada lelaki ni ada 4 perkara yang kalau ada satu daripada 4 perkara pun Allah Ta'ala mustajab doa. Yang pertamanya orang bermusafir jauh. Antara doa yang diperkenan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah doa orang yang bermusafir. Doa orang bermusafir diperkenan oleh Allah, tu yang pertama. Yang keduanya, rupa dia adalah rupa orang susah. Orang yang rupa orang susah Allah Ta'ala perkenan. Dalam hadis menyebut ash'atha aghbar, muka dia berdebu sekali, rambut dia khusuk sekali. Orang susah, jauh, berada di perantauan, orang susah. Sepatutnya dia diperkenan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala doa dia. Lepas tu yamuddu yadaihi ila sama', dia tadah dua tangan dia ke langit. Di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Taala Tuhan yang Maha Pemalu, lagi Allah Taala Tuhan yang Maha Pemurah. Allah Taala malu sekiranya hamba yang mengholorkan dua tangannya berdoa meminta kepada Allah, lalu Allah Taala mengembalikan kedua tangan tersebut dalam keadaan kosong. Maksudnya tadah tangan ni asbab mustajab doa. Yang ketiga, yang keempat, dia kata ya Rabb, sentiasa berdoa kepada Allah. Orang yang ingin doa dia dimustajab, diperkenan oleh Allah, dia mesti kena ilhah dalam doa. Mesti kena minta. Sepatutnya kalau ada salah satu daripada 4 tu, diperkenan doa dia. 4 perkara cukup pada dia. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram, makanan dia daripada perkara yang haram, wa mashrabuhu haram, minuman dia daripada perkara yang haram, wa malbasuhu haram, pakaian dia daripada perkara yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia dikenyangkan dengan perkara yang haram, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimanakah Allah Taala nak memperkenankan doa dia? Allah Taala tidak terima doa tersebut kerana dia makan perkara yang haram, minum perkara yang haram, makan perkara yang haram. Sama juga bagi orang yang mengerjakan haji, pastikan duit yang dia guna untuk mengerjakan haji adalah duit yang betul-betul halal. Itu di antara syarat untuk mendapat haji mabrur. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. Baik. Katanya daripada Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, katanya, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah wanita wajib berjihad? Baik. Jadi Nabi sallallahu Aisyah tanya Rasulullah, adakah wajib kepada wanita berjihad? Sebab sebelum daripada ni yang diwajibkan berjihad adalah lelaki. Apabila ada seruang jihad, diwajibkan kepada lelaki berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah, kita ni tak ada seruang jihad untuk menentang orang kafir yang memerangi orang Islam. Kalau sekiranya ada seruang jihad yang mana pemimpin Islam di anak atau tentera dibuka pada peluang, maka menjadi kewajipanlah kepada orang lelaki untuk berjihad. Tapi kena lawan dengan orang kafir lah, yang membunuh orang Islam, yang menghalau orang Islam daripada kampung halaman orang Islam. Baik. Jadi di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, di zaman tabi'in, sentiasa ada jihad. Yang mana jihad adalah menjadi kewajipan kepada lelaki. Maka Aisyah tanya, adakah orang puang wajib juga berjihad? Wahai Rasulullah, berperang wajib juga ke orang puang? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ya. Wajib kepada perempuan berjihad. Tetapi berjihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Orang puang juga wajib berjihad, tapi berjihad tidak ada peperangan di dalamnya. Benda kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju, iaitu mengerjakan ibadat haji dan umrah. Baik. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasul, adakah ada kewajipan kepada perempuan berjihad? Kata Rasul, ya, ada kewajipan kepada perempuan berjihad, tapi dalam berjihad tersebut tidak ada peperangan di dalamnya. Apakah maksud berjihad yang tidak ada peperangan? Kata Rasul adalah mengerjakan ibadah haji dan umrah. Baik. Maka daripada hadis ini kita faham bahawasanya kewajipan berjihad menentang orang kafir yang membunuh orang Islam, yang menghalau orang Islam daripada kampung halaman mereka, adalah menjadi kewajipan kepada lelaki. Cuma kalau orang kafir masuk dalam kampung, dah mari serang kampung kita, tu habis wajib belaka. Waktu wajib belaka lah. Jadi adalah perbincangan yang panjang lah dalam bab jihad ni. Cuma kita nak khabar secara ringkasnya benda. Asalnya kewajipan berjihad adalah kepada lelaki, tidak kepada perempuan. Perempuan tidak wajib berjihad. Itu yang pertama. Cuma apa hak yang diwajibkan kepada perempuan adalah berjihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Benda mengerjakan haji dan umrah. Rupa-rupanya mengerjakan haji dan umrah juga termasuk dalam berjihad. Termasuk dalam berjihad. Tetapi berjihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Maka hadis ini menjadi sandaran kepada sebahagian daripada ulama, iaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, bahawasanya umrah juga diwajibkan. Sebab dalam hadis ini Rasul kata lagu mana? Alaihinna, menjadi kewajipan kepada mereka itu jihad, iaitu haji dan umrah. Jadi kalau haji itu sepakat ulama mengatakan wajib kepada orang yang mempunyai kemampuan. Haji rukun Islam, menjadi kewajipan kepada orang yang mempunyai kemampuan. Hal itu ijma' ulama. Tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan. Orang yang menolak kewajipan haji terkeluar daripada agama Islam kerana dia telah mengingkari perkara hak yang diketahui daripada agama secara darurah, secara mudah. Okey. Adapun kewajipan ibadah umrah, adakah berlaku kesepakatan di kalangan ulama? Jawapannya adalah tidak. Ibadah umrah adalah suatu ibadah yang dituntut. Yang dituntut oleh agama. Allah Ta'ala dan Rasulnya menuntut agar kita melakukan ibadah umrah. Cuma tuntutan melaksanakan ibadah umrah, adakah tuntutan wajib atau tuntutan sunat? Di sini ulama berbeza pandangan. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, sama juga menurut pandangan mazhab Hambali, bahawasanya melaksanakan ibadah umrah tuntutannya bagi orang yang mampu, sama ada lelaki ataupun perempuan, adalah tuntutan yang wajib, bukan tuntutan yang sunat.
Berbeza dengan pandangan mazhab Hanafi dan Maliki, yang mana mereka itu mengatakan tuntutan ibadat umrah adalah tuntutan sunat, bukan wajib. Mazhab kita wajib. Okey, apakah sandaran dan dalil kepada mazhab kita? Ada beberapa sandaran dan beberapa dalil. Antaranya hadis ni. Sebab dalam hadis ni kata Rasul alaihinna, menjadi kewajipan kepada mereka itu. Tapi bukan hadis ni saja. Ada lagi dalil-dalil yang lain, dan antaranya lagi adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa atimmul hajj wal umrata lillah. Hendaklah, okey, itu perintah. Asal perintah adalah wajib. Hendaklah, maksudnya wajib kamu menyempurnakan haji dan umrah untuk Allah. Maka ia menjadi dalil bahawasanya wajib kita mengerjakan umrah sebagaimana wajib kita mengerjakan haji. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain. Antaranya adalah hadis Jibril yang diriwayat oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan diriwayat juga oleh Imam Ad-Darqutni daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang mana dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ad-Darqutni ada penambahan umrah, iaitu ketika malaikat Jibril tanya Rasulullah tentang Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal baita wa ta'tamir. Ketika malaikat Jibril tanya Rasulullah tentang apakah itu Islam, Rasulullah kata yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah, yang kedua mendirikan sembahyang, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat mengerjakan haji ke Baitullah, dan engkau melakukan ibadat umrah. Okey. Dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ad-Darqutni ada menyebut perkataan ta'tamir. Dan Imam Ad-Darqutni mengatakan sanad ni adalah sabit dan sanad hadis ini adalah sahih. Okey. Dan di sana ada lagi dalil-dalil yang lain, antaranya adalah hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i daripada Subay bin Ma'bad, yang mana dia sebut lagu mana, dulu aku adalah orang Arab Badui yang menganut agama Kristian, maka aku datang berjumpa dengan Sayyidina Umar. Maka dia pun khabar kepada Sayyidina Umar, sesungguhnya aku memeluk Islam. Baik. Lepas tu, wa inni wajadtul hajja wal umrata maktubaini alayya fa ahlaltu bihima. Aku mendapati haji dan umrah telah difardukan kepada aku, maka aku telah berihram dengan keduanya, aku buat keduanya. Maka kata Sayyidina Umar, hudita li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Mung saat itu telah diberi petunjuk, telah diberi hidayah kepada sunnah nabimu. Jadi hak yang mung buat saat itu bertepatan dah dengan apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, mengerjakan umrah juga menjadi kewajipan kepada mukallaf yang mampu, sama ada lelaki ataupun perempuan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'rabiyyun فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي فقال لا وأن تعتمر خير لك رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. Maksudnya daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Rasulullah, katanya telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang Arab Badui tadi dia kata lagu mana, wahai Rasulullah, cuba khabar kepada aku, jelaskanlah kepada aku tentang umrah, adakah wajib? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Ada seorang Arab Badui mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khabar kepada Rasulullah, tanya Rasulullah, Rasulullah, umrah ni wajib dah atas aku? Kata Rasulullah, dah. Tetapi kata Rasulullah, tetapi jika kamu menunaikan umrah itu, hak tu lebih baik bagimu. Tak wajib, tapi kalau membuat, hak tu lebih baik. Maksudnya, comellah kalau membuat umrah, tapi wajib tu tak. Hadis ni diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Tirmizi. Namun pandangan yang kuatnya adalah hadis ini hadis mauquf, iaitu perkataan Jabir bin Abdullah, bukan perkataan Rasulullah.
Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ibn Adi daripada sanad yang lain, tapi semuanya adalah dhaif. Hadis ini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebenarnya adalah hadis dhaif. Yang mana Sayyidina Jabir menyebut bahawasanya seorang Arab Badui datang berjumpa dengan Rasulullah, tanya Rasulullah tentang kewajipan ibadah umrah. Kata Rasulullah tak wajib, cuma comel kalau membuat. Tapi hadis ini adalah hadis dhaif. Maka oleh kerana hadis ini adalah hadis dhaif, sebab itulah Imam Syafi'i mengatakan hadis ini tidak boleh dijadikan hujah untuk menafikan kewajipan ibadah umrah. Bahkan di sana ada hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang hasan, yang mana Sayyidina Jabir mengatakan laisa muslim illa alaihi umrah. Tidak ada seorang Islam pun melainkan kewajipan ke atasnya melakukan ibadah umrah. Sayyidina Jabir yang kata dalam hadis ni tidak wajib melaksanakan ibadah umrah, rupa-rupanya di sana ada hadis yang lain, ada athar yang lain, yang mana athar tersebut mempunyai sanad yang hasan yang boleh diterima. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ibnul Jaham Al-Maliki dengan sanad yang hasan kepada Sayyidina Jabir, yang mana kata Sayyidina Jabir tidak ada orang Islam pun melainkan menjadi kewajipan ke atasnya melakukan ibadah umrah. Dalam hadis ini Jabir kata tak, tapi ada hadis yang lebih kuat lagi, yang lebih kuat yang diriwayat daripada Sayyidina Jabir. Sayyidina Jabir kata wajib atas orang Islam melakukan ibadah umrah. Jadi bermakna hadis yang diriwayat daripada Jabir mengatakan tidak wajib ibadah umrah bercanggah dengan hadis yang diriwayat daripada Jabir yang mengatakan bahawasanya menjadi kewajipan bagi orang Islam melaksanakan ibadah umrah. Sebab itulah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mendatangkan satu hadis yang kedua, ataupun hadis yang kedua, an Jabirin marfu'a al-hajj wal umratu faridatan. Disebutkan daripada Jabir secara marfu'. Jabir angkat kepada Rasulullah. Ini perkataan Rasulullah, haji dan umrah kedua-duanya adalah fardu. Dan mengikut mazhab Sayyidina Jabir bin Abdullah bahawasanya sebagaimana haji diwajibkan kepada mukallaf, begitu juga umrah diwajibkan kepada mukallaf. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kita pada minggu-minggu akan datang, kalau sekiranya dipanjangkan umur. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.